Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang 10 tips bagaimana anda menghadapi temuduga atas talian ataupun virtual interview. Saya mendapat komen daripada saudara Muhammad Solihin. Tuan, ada kebarangkalian temuduga lisan SPA dijalankan secara dalam talian? Jika ada, boleh kongsikan persediaan calon dari kacamata seorang penemuduga. Terima kasih tuan, saya dahulukan. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya lagi. Bagi sesiapa yang belum mengenali saya Matthew Barin. Dan bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi kepada sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, bagi sesiapa yang pertama kali melawati channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda tidak terlepas daripada menonton video-video baru yang akan saya buat naikkan. Untuk kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang telah berjaya dalam ujian, berjaya dalam temuduga dan telah berjaya menjadi seorang pekerja ataupun penjawat awam. Tuan-puan, dalam temuduga, kebiasaannya kita akan temuduga secara fizikal, iaitu kita akan bersemuka dengan para panel. Oleh kerana musim COVID ataupun pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita, maka kebanyakan dilaksanakan melalui atas talian ataupun secara virtual interview. Sebelum anda menghadiri virtual interview, pastikan anda membuat persediaan yang sangat rapi dan juga yang terbaik untuk diri anda supaya anda tidak berasa kekok ataupun gemuruh semasa anda hadir temuduga virtual kelak. Tuan-puan, dalam temuduga atas talian ini, ianya agak berbeza daripada temuduga secara bersemuka kerana anda akan hanya berdepan dengan satu skrin. Dalam skrin tersebut, anda akan nampak dua orang panel seperti anda sedang temuduga, tapi apa yang anda nampak di sini adalah hanya panel dalam skrin. Jadi suasananya amatlah berlainan. Oleh yang demikian, tuan-puan kena buat persediaan dan saya akan kongsikan 10 tips bagaimana anda boleh menghadapi temuduga atas talian. Temuduga ini merupakan satu tapisan yang boleh menentukan sama ada anda akan dapat pekerjaan ataupun tidak. Jadi jangan lepaskan peluang. Tuan-puan kena buat yang terbaik. Yang pertama, berdoa. Dalam semua tips yang akan saya kongsikan, khasnya untuk ujian atas talian, untuk temuduga dan juga temuduga atas talian ini, saya akan berkongsikan tips yang paling utama adalah berdoa. Tuan-puan kena memanjatkan kesyukuran dan memohon izin dan berkat daripada pencipta kita supaya kita dapat membuat satu persediaan dan supaya kita dapat mengharungi temuduga atas talian tersebut. Dan tuan-puan juga memohon agar Tuhan memberikan kekuatan kepada anda dan juga memberikan kelancaran kepada proses temuduga atas talian. Yang kedua, hadir atau bersedia lebih awal jika temuduga tersebut adalah di pusat temuduga yang terdekat dengan anda. Sekiranya temuduga atas talian anda ditetapkan pada jam 9 pagi, maka anda perlu datang pada jam 8.30 pagi. Ini supaya anda buat persediaan dan anda melihat bagaimana situasi di bilik temuduga dan anda juga boleh bertanya siapakah panel kelak yang akan menemuduga anda supaya anda boleh memberi panggilan kepada panel dengan sebutan ataupun gelaran yang betul. Sekiranya anda tiba lewat, maka anda akan merasa gemuruh dan anda akan gelisah dan kelang kabut dan sebagainya. Tuan-puan kena hadir lebih awal dan buat persediaan akhir di pusat temuduga. Yang ketiga, persediaan AVL, audio, visual dan lighting. Sekiranya anda temuduga di rumah ataupun bukan di pusat temuduga, anda perlu persediakan audio, menyediakan mikrofon dan juga menyediakan lampu, pencahayaan yang terbaik. Oleh kerana anda akan bersua muka dengan para panel melalui skrin ataupun melalui video, anda pastikan lighting ataupun pencahayaan tu yang terbaik
supaya muka anda lebih jelas dan juga supaya suara anda boleh jelas. Panel boleh dengar suara anda dengan jelas dan boleh melihat riak wajah anda, pergerakan tangan, pergerakan badan, bahasa badan dan sebagainya. Dan sekiranya anda berada di rumah tu, jangan terlalu jauh daripada skrin dan jangan terlalu dekat dengan skrin. Kadang-kadang ada yang melihat kepada dinding, ada juga yang melihat bawah lantai, melihat atas siling. Lihat, pandang kepada lensa kamera ataupun video anda. Sekiranya anda temuduga di rumah, anda tak boleh pergi ke pusat temuduga, pastikan semua peralatan tersebut berada dalam keadaan yang terbaik. Contohnya talian internet. Talian internet anda pastikan yang paling cepat ataupun yang paling laju lah, supaya anda tidak tersekat-sekat, supaya perbualan anda, komunikasi anda dengan para panel pula tidak terganggu. Yang keempat, keterampilan formal yang mantap. Jika anda pergi ke pusat temuduga, anda menghadiri temuduga atas talian ataupun virtual interview, pastikan anda memakai pakaian seperti anda perlu hadir temuduga yang bersuara muka dengan panel. Perlu memakai pakaian yang formal, yang lengkap lah. Pakai tali leher, dan pakai baju, kalau boleh pakai baju kemeja warna putih, tali leher warna hitam, merah, biru, kuning pun boleh. Jaket warna hitam ataupun long suit warna hitam. Jangan pakai yang warna putih ataupun yang warna terang sangat, sebab anda akan berdepan dengan kamera, berdepan dengan video, maka kita nak satu keterampilan tu yang nampak, yang jelas di skrin pihak panel di seberang sana kelak. Tuan-tuan boleh rujuk kepada video yang saya kongsikan sebelum ini, iaitu SUPERMATT, Supermat, amalkan teknik Supermat. Dalam tu saya dah menunjukkan keterampilan bagaimana cara anda berjalan masuk ke bilik temuduga. Mungkin panel tak nampak, tapi cara anda duduk tu perlulah duduk dengan segak. Jangan duduk membongkok, sengit sebelah kanan, sengit sebelah kiri, ataupun terlalu rendah pada kamera. Sebelum anda memulakan temuduga tersebut, pastikan anda dah nampak, sebab dalam skrin di pusat temuduga tersebut akan ada ditampilkan dua orang panel yang berkomunikasi dengan anda, dan juga ada gambar anda yang kecil di sebelah kanan, di sebelah bawah skrin tersebut. Jadi pastikan postur badan anda, duduk dengan tegak, dan gerakkan tangan sekali-sekala supaya anda menunjukkan bahasa badan anda. Keterampilan tu yang mantap. Senyum selalu, jangan terlalu serius, jangan terlalu jangan bermasam muka di depan kamera. Tengok kamera, tengok lensa kamera, jangan tengok kepada skrin tersebut. Yang kelima, beri salam kepada panel. Walaupun anda berada dalam pusat temuduga ataupun dalam bilik temuduga tersebut dan tiada sesiapa berada di sekeliling anda, iaitu hanya panel yang dalam skrin, beri salam seperti anda berdepan dengan mereka semasa temuduga fizikal. Kalau panel tersebut ada Datuk Tan Sri, Datuk Sri, kalau tiada boleh panggil Tuan, Puan. Kalau ada Datuk, selamat pagi Datuk Matthew, selamat pagi Tuan. Kalau boleh sebut nama pun okey, sebab ini satu cara untuk anda memberi salam yang lebih sopan dan lebih profesional lah. Pihak panel akan rasa senang hati juga bila anda ketahui nama mereka, anda beri salam dengan betul. Ingat, dalam Malaysia ni pangkat ataupun gelaran tu agak sensitif. Okay, jadi perlu pastikan anda ketahuilah siapa panel yang akan menemuduga anda. Anda boleh kenali mereka dalam portal. Portal SPA tu ada senarai ahli SPA. Kalau untuk grade 29 ke atas tu biasanya akan ditemuduga oleh ahli SPA dan juga wakil jabatan. Dalam temuduga tersebut anda boleh juga memberi salam dengan selamat pagi Tuan, selamat pagi Tuan Matthew, selamat pagi Tuan XYZ, apa khabar Tuan, apa khabar Puan, semoga Tuan-Puan baik-baik saja di seberang sana ya. Boleh kita berkomunikasi, jangan jadi robot. Biasanya panel akan melihat sesuatu nilai profesionalisme yang ada pada diri anda.
disiplin anda, ya, semua itu akan dilihat, jati diri anda, semua itu akan dinilai, kesopanan, kesantunan anda, semua itu akan dinilai semasa temuduga. Tuan-puan, bila anda memakai mask ataupun pelitup muka, semasa anda masuk dalam bilik temuduga tersebut, anda akan duduk seorang diri dalam bilik, jadi bolehlah buka mask, kan, ataupun boleh mohon izin daripada panel, Dato' XYZ, tuan boleh tak saya buka mask? Boleh buka kan? Lepas tu letak kat tepi sebelah meja. Di sebelah kerusi akan ada satu meja, ataupun masukkan dalam poket baju ke simpan. Yang keenam, pandang lensa kamera. Sentiasa pandang kepada lensa kamera, ya. Jangan pandang ke dinding, ke siling, ke lantai, ataupun jangan pandang ke skrin. Sebab di skrin tu memang akan ada keluar gambar, paparan panel tersebut, dan jangan tengok kepada panel. Sebab bila anda tengok kepada panel, mata anda akan kalau dari sebelah panel sana, mereka akan nampak mata kamu pergi ke tempat lain. So jadi tuan-puan kena pandang kepada skrin, tengok skrin, selalu tengok skrin. Taklah sepanjang masa kamu nak tengok skrin, bolehlah alih sedikit sekali-sekala, sekejap alih ke tempat lain, boleh. Taklah semestinya kamu stay saja tengok, kan. Jadi body language kamu tu pun kena bergeraklah sekali-sekala. Tuan-puan kena buat latihan. Boleh gunakan kamera telefon anda, letakkan di atas tripod, ataupun letakkan di atas meja, dan anda sentiasa berlatih. Cuba buat video sendiri, buat video, dan anda boleh berlatih untuk pandang kepada skrin supaya anda biasa memandang skrin, dan buat latihan anda sentiasa memandang kepada lensa dan bukannya memandang kepada skrin semasa anda sedang bercakap dengan para panel. Yang ketujuh, bercakap dengan jelas. Sekiranya anda bercakap di depan kamera ataupun lensa, pastikan anda bercakap dengan jelas. Sekiranya anda perasan yang panel tidak mendengar suara anda dengan jelas, sekiranya perhubungan anda tu terputus-putus, pastikan anda ubah intonasi, ubah suara, tingkatkan suara supaya dia lebih jelas dan juga lantang. Tapi anda perlu bercakap dengan lebih sopan lah, sambil-sambil anda senyum. Lepas tu bahasa badan anda, bila perlu gerakkan badan, jangan duduk terlalu macam robot, duduk langsung tak bergerak di situ. Anda kemungkinan akan ditemuduga selama 10 minit, 20 minit, 30 minit, bergantung kepada jawatan dan juga bergantung kepada panel. Yang ke-8, dengar betul-betul soalan ataupun kenyataan yang dinyatakan oleh panel. Jangan meminta panel untuk mengulangi soalan. Pastikan anda dengar dengan jelas, fokus. Beri fokus yang betul-betul kepada apa yang dinyatakan oleh panel, ataupun sekiranya ada soalan. Dengar dengan betul-betul, fokus supaya anda tidak perlu meminta panel untuk mengulangi soalan ataupun kenyataan. Yang ke-9, tingkatkan keyakinan diri anda. Pastikan anda buat kajian tentang jawatan, buat persediaan. Anda boleh pergi buat lawatan ke agensi-agensi yang ada jawatan tersebut, dan buat kajian yang menyeluruh supaya anda boleh meningkatkan keyakinan pada diri anda, dan semasa anda temuduga kelak, anda tidak rasa gemuruh dan kurang yakin. Pastikan anda memiliki satu tahap keyakinan yang sangat tinggi dan sangat bersedia untuk temuduga atas talian ataupun virtual interview, dan juga anda bersedia untuk memegang jawatan tersebut. Yang ke-10, buat latihan simulasi. Dalam setiap temuduga, pastikan anda buat latihan simulasi. Kalau temuduga yang anda perlu berdepan dengan para panel, temuduga fizikal lah, itu anda kena buat latihan. Anda masuk bilik temuduga, anda memberi salam, anda memberi dokumen, itu latihan simulasi. Tapi bila anda berdepan dengan kamera, lensa kamera ini, anda berdepan dengan video interview ataupun virtual interview ini, pastikan anda juga buat latihan simulasi. Latihan simulasi itu maksudnya di sini anda duduk bagaimana, anda memberi salam bagaimana, menaikkan intonasi, anda menunjukkan bahasa badan, anda menjawab. Semua ini anda perlu buat latihan. Dan yang penting juga di sini, tuan-puan kena buat satu latihan bila anda habis temuduga. Jangan terus keluar.
Sebab pada masa tersebut anda tak dapat memberi dokumen-dokumen, anda tak dapat memberi resume dan sebagainya. Anda perlu memuat naikkan resume dalam My Resume. Dan pada masa tersebut anda hanya berdepan dengan lensa dan anda bercakap dengan lensa dan anda nampak panel di sebelah lensa tersebut ataupun dalam skrin tersebut. Anda sebelum anda habis temuduga tersebut kena ada kenyataan. Terima kasih Datuk, Tuan, Puan kerana sudi menemuduga saya pada kali ini. Saya berharap agar saya dibagi peluang untuk memegang jawatan ini, dan sekiranya Tuan, Puan ataupun Datuk memberi peluang kepada saya untuk pegang jawatan ini kelak, saya akan pastikan saya buat yang terbaik untuk jabatan dan juga untuk negara. Sekian, terima kasih. Saya minta diri dulu, Datuk. Salam. Baiklah tuan-puan, terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang pertama kali melawati channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda tidak terlepas daripada menonton semua video baru yang akan saya muat naikkan. Untuk subscribe ataupun melanggan itu adalah percuma sahaja. Jadi tidak rugi sekiranya anda subscribe kepada channel ini. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Semoga semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi.